Unmute. Tak dengar? Kita ambil. Okey, kita mohon kepada Ustaz untuk masuk, Ustaz. Untuk ambil. Unmute. Okey, baik. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama, terima kasih semua daripada Jabatan Penerangan. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati tuan-tuan di atas pertemuan ini. Kedua, saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, kerana hari ini hari pertama 10 Ramadan yang terakhir. Jadi harapnya semua sihat, no? Bagi kalau tak sihat, kena bagi sihat. Kalau tak sihat juga, kena pulun dalam keadaan tak sihat juga. Supaya sama-sama kita memperolehi malam Lailatul Qadar. Silap-silap semalam apa? Wah, jenuh. Tak apa, jangan buat muka kecewa dan terkejut. Mesti mungkin boleh jadi malam-malam mendatang. Apapun, sekali lagi, terima kasih nak sudi jemput. Semoga tuan-tuan ada keberkatan bersama-sama. Baik, marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan niat terlebih dahulu. Sebab niat ini penting. Saya duduk dengan Jabatan Penerangan, maka saya kena terang dulu lah. Niat penting. Sebab niat yang membezakan di antara mandi wajib dengan mandi sunat. Mandinya sama prosesnya. Sabunnya sama. Tempoh mandi pun sama. Tapi satu kategori mandi wajib, satu kategori mandi sunat. Kalau mandi wajib, pahalanya 70. Mandi sunat, pahalanya 1. Mandi wajib bulan Ramadan, pahalanya 4,900. Pahalanya 70. Kan beza tu 4,900 dengan 70. Maka niat ni penting. Niat menuntut ilmu ada 3 kata ulama. Yang pertama, kita tuntut ilmu kerana Allah. Yang kedua, tuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan diri. Yang ketiga, kita tuntut ilmu untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Okey? So dengan 3 niat itu, kita mulakan perjalanan kita hari ini insya-Allah. Okey? Marilah kita menghadirkan bacaan Al-Fatihah.
kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni jabatan penerangan, saya terang lagi sekali, menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita, arwah datuk nenek kita dan semua orang sampai berdasarkan hujah yang jelas seluruh dunia pegang. Sebab tuan-tuan jabatan penerangan, saya bagi yang paling terang sekali. Seumpama matahari lah. Tak gaduh tanya dah siang ke malam. Dah matahari semua sebiji tu ada kat atas. Tu siang lah. Saya bagi hujah ni. Supaya lepas ni tuan-tuan terang kat semua orang lain pun, orang lain boleh faham. Okey? Apa hujah dia yang kita boleh hadiah Fatihah, orang lain dapat. Setengah orang kata, mana boleh? Sebab apa? Kata Nabi, bila mati anak Adam, terputus semua amalan. Itu kan hadis Nabi. Saya kata, betul. Yang saya baca ni pun hadis Nabi lain juga. So macam mana boleh kita baca Fatihah, hadiah orang lain dapat? Begini jawapannya. Ada dua saya bagi dekat tuan-tuan. Satu, tuan-tuan tahu tak? Satu, contoh hangguk lah kat skrin tu, saya nampak lah belakang kamera saya tu, saya nampak. Okey. Tahu tak ada satu ibadah nama dia badal haji? Semua hangguk. Maknanya semua orang tahu. Badal haji ni lagu mana? Satu orang sama ada ayah dia meninggal dunia atau ayah dia sakit, ayah atau ibu lah no. Ayah atau ibu dia sakit, tak boleh baik-baik, tak boleh pergi Mekah. Atau masa hidup ayah dia tak berkeupayaan. Dia hanya upaya kat dia. Tapi ayah dia dah meninggal dunia. Jadi dia pergi dekat satu orang ustaz, dia kata, dia main kat saya lah contohnya. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Ingat tau, kita tak mula lagi. Fatihah tak baca lagi. Nak penerangan dulu. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Boleh tak tolong buat badal haji ke ayah saya? Boleh. Maka dia pun bayar. Dekat Malaysia, jumlah dia tabung haji ke, Andalusia ke, semua yang mana lain. Kalau tak silap saya, tahun lepas, lebih kurang 3,500. Ada orang kata, noh, mahalnya. Pasal apa orang lain boleh buat 1,000? Saya kata 1,000 tu scam. Mana boleh orang buat badal haji 1,000? Bohong. Dia kata, tu dia buat. Macam mana boleh ada? Tuan-tuan cuba bayang. Kalau dengan jumlah 1,000, pertama, kita bagi 1,000 kat satu orang, nah buat badal haji. Dia yang buat, dia nak kena duduk hotel. Hotel dia nak bayar berapa dia nak duduk? Sebab haji 5 hari. Dia kata, tak kisah Ustaz, tidur kat masjid. Okeylah, tidur kat masjid. Kita bagi. Habis dia nak mandi kat mana? Baju dia nak pakai salin kat mana? Oh, tak boleh. Lepas tu makan minum, takkan tak makan. Sehari dia makan berapa banyak? 5 hari nak buat haji. Habis dekat situ 300. Baki 700. Betul? Perjalanan, tuan-tuan upah orang hak jenis berjalan kaki. Sebab tak? Bohong. Bohong. Tak ada orang buat badal haji berjalan kaki. Setahu saya. Mesti naik kenderaan. Tolak pergi tolak mai dekat situ. Habis kat setengah 200, 300. 600 dah. Baki 400. Soalan saya. Siapa yang sudi terima upah untuk diri dia RM400 duduk berpanas berhujan selama 5 hari? Saya abang terang. Siapa yang kata 1,000 atau 1,500, dia kena scam dengan orang yang buat. Silap-silap dia ambil upah tu, dia cari mana-mana, dia lepak. Hang buat. Settle. Belum habis badal haji dah ada sijil. Itu jaga. Kalau tabung hajinya betul ya, kita tahu dia upah orang daripada Malaysia, rakyat Malaysia, pi pakai ihram tu atas nama bapak kita. Itu kena tahu tu. Itu kena penting tu. Okay, saya ulang balik dah. So dia main balik, dia kata kat kita, Assalamualaikum. Salam. Boleh tak tolong buat badal haji? Boleh. Nak ambil. So saya ambil, duit tu saya pergi buat haji. Yang pakai ihram siapa dia? Saya. Yang pergi duduk wukuf di Arafah, saya. Yang tawaf, saya. Yang sa'i, saya. Muntak jumrah, saya. Yang tahallul, potong rambut bagi tak ada, saya. Dalam sijil nama siapa? Nama bapak lelaki tu, betul tak betul? Betul? Jadi kalau satu orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat ibadah tu, tuan-tuan bersepakat bahawa badal haji tak sah. Sebab tu jangan senang-senang kita duk kata, hampa duk buat benar, Nabi tak buat. Nabi tak pernah duk kata orang ada Fatihah. Tak baik kata begitu, kesian ke orang. Habis
kalau yang nak mai kat kita paling dekat? Raya korban. Raya korban. So, tuan-tuan Jabatan Penerangan mesti buat korban. Ya, insya-Allah orang yang ada duit, kurang-kurang satu pangku. Soalannya, siapa yang sembelih lembu sendiri? Beritahu kat saya. Semuanya wakil dekat tukang sembelih. Kalau kita wakil kat tukang sembelih, dia yang sembelih lembu, kita yang dapat korban. Kalau orang ni buat ibadah, orang lain tak dapat. Ibadah korban tak sahur kalau kita tak sembelih sendiri. Dengan dua hujah ni membuktikan orang lain buat ibadah, orang lain boleh dapat pahala daripada ibadah tadi. Boleh faham tak? Jelas tak penerangan saya? Senyum tu kira dia dah. Senyum tu kira dia dah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan itu marilah kita niat dalam hati kita nak mula majlis ilmu, kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah kekasih kita, buah hati kita, intan payung kita, jantung hati kita. Kemudian kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, khususnya kepada semua warga Jabatan Penerangan yang mana yang dah pergi dahulu daripada kita. Kita kata daripada dah meninggal awal daripada kita. Daripada duduk lama, orang awal-awal dulu yang duduk buat jabatan ni. Boleh? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, kurniakan kami rezeki untuk jumpa malam Lailatul Qadar. Amin. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya kasihi sekalian, ayah dan ibu yang saya hormati, dan rakan-rakan Jabatan Penerangan sekalian. Tajuk tuan-tuan bagi dekat saya sangat mengerikan. Sebab umur saya lagi 2 tahun masuk 40. Umur saya lagi 2 tahun 40. Jadi bila kata ini Ramadan terakhir, saya bukan orang yang layak nak cerita tajuk ni. Kalau Ustaz Kazim, Ustaz Badli Shah, mereka semua jenis 5 series punya geng. Mereka lebih menjiwai Ramadan terakhir kalau nak banding dengan saya. Saya ni masih kalau dalam kategori para ustaz lah, saya ni dikira sebagai kanak-kanak ataupun kanyak ni. Orang utara kata. Tak boleh pakai dia ni. Bahasa dia lagu tu. Jadi saya amat khawatir dengan tajuk tuan-tuan andai Ramadan ini yang terakhir. Sebab bila kita kata Ramadan terakhir, sebenarnya tuan-tuan nak pergi ke mana? Adakah tuan-tuan nak bercerita tentang kesedihan menyambut Ramadan dan Ramadan nak berlalu daripada kita 10 hari, hari ini hari pertamanya, atau tuan-tuan nak pergi dengan cara yang lain? Maknanya macam kalau ni Ramadan terakhir, habis kita nak buat lagu mana ni? Memusingkan diri, memikirkan akan berlalunya Ramadan. Tapi kok mana pun Ramadan akan meninggalkan kita juga. Mau tak mau, masa tak berjalan. Jadi macam mana? Jadi bila saya fikir balik, saya kata lagu ni lah. Saya tak boleh nak cerita macam saya ni pandai saja. Tak boleh juga nak cerita macam tiap-tiap malam kononnya saya tahajud. Tak boleh juga saya nak cerita macam seolah-olah saya tak pernah tinggal sahur. Maknanya tak bangun dah subuh dah. Tak boleh saya cerita lagu tu kan. Tak kena kan. Ada hari kita letih kan. Betul tak? Jadi saya rasa macam ni. Boleh tak kalau tajuk ni kita bincang dengan cara kita tengok bagaimana level ulama memaksimumkan ibadah mereka. Sebab andai kata Ramadan terakhir, mesti kita nak pecut. Kata guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, hidup ni macam lari maraton. Cerita dia macam ni. Arwah Tuan Guru Datuk Harudin kan semua orang maklum. Pertama, kematiannya baik. Mati pada hari Jumaat. Mati dalam keadaan kalimah terakhir keluar daripada mulut dia sebelum dia tarik nafas. Sebelum tu La ilaha illallah. Jelas orang dengar. Maknanya ini satu kematian yang dicemburui oleh semua orang.
Kita kalau boleh memang nak wafat macam ni. Jadi arwah Tuan Guru Datuk Harudin biasa kata dekat biasa kita tengok cara hidup dia macam mana. Sebelum beliau pergi ke Amerika, California, San Francisco, last moment lah kita kata, detik-detik terakhir sebelum bertolak ke Amerika, arwah Tuan Guru Datuk Harudin memang selalu bagi sedekah. Yang ni pun saya doa jugalah kita istiqamah bagi sedekah setiap hari lah abang kakak. Dan tolong jangan pandang rendah RM5 dengan RM1 lah. Kalau tak mampu RM50, bagi RM1 tiap hari. Kalau tak mampu RM1, RM2. Kalau tak mampu RM2, rasa macam apa 2 keping duit biru, bagi 2 duit hijau. Tak mau bagi duit hijau, bagi duit merah. Ikutlah yang mana tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi. Tetapi jangan pandang rendah pada pemberian tuan-tuan. Hak tu saya paling penting sekali. Kita passion lagu tu. Kalau perasanlah orang Melayu ni, dia passion lagu tu. Kalau jadi apa-apa, hak buruk bangsa dia. Dia bubuh bangsa dia dulu. Betul tak? Geng-geng penerangan mesti tahu kan. Contoh kita ni apalah negara kita mundur. Kita punya orang ni malas. Dulu bangsa dulu. Kita jenis lagu tu. Saya pun tak tahu pasal apa budaya tu ada dalam bangsa kita. Dia tembak bangsa dia dulu. Wallahualam. Orang lain sayang bangsa kita. Bangsa tu sayang kan. Kita sayang. Namanya dia kata agama bangsa aku. Kita ada dulu bangsa kita kan. Agama pun sama. Apa ni orang ni buat ni. Tu dia lah. Islam dia. Orang yang suka. Dia Islam dulu. Tu saya pun tak faham lah kenapa. Tapi saya ulang balik. Saya nak kata. Apa nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat mana kita tadi tahu? Lupa pula dah. Tuan Guru saya tak mana tadi? Puasa ni dia cepat lupa. Tak mana saya tadi? Tak ingat lagi. Tadi Tuan Guru nampak macam sungguh-sungguh tengok. Saya pun tak perasan. Ustaz. Okey. Saya kata macam ni. Kita tengok bagaimana ulama menyusun ibadah mereka bagi maksimum. Kita tengok bagaimana ulama susun ibadah mereka bagi maksimum. Supaya kita belajarlah daripada situ. InsyaAllah kita cuba. Okey. Kata Nabi dalam satu hadis, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, hai manusia, qad afallakum syahrun azimun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Hai sekalian manusia, kata Nabi. Ini Nabi khutbah terakhir bulan Sya'ban. 1 bulan Sya'ban itulah dalam usia Nabi itu. Nabi kata, hai sekalian manusia, akan sampai dekat kamu 1 bulan yang azim, mulia, mubarakun, berkat. Padanya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Indikator bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Nabi bagi itu. Maknanya apa? 10 malam terakhir ni, kalau tuan-tuan dengan saya terlepas malam Lailatul Qadar, rugi bulan Ramadan kita. Itu ya, puncak point dia tang tu. Maknanya hari ni kita nak try cerita supaya bermula daripada malam, patutnya malam semalam. Tapi ceramah dia hari ni, faham tak? Patutnya malam semalam. Semalam tu dah kena pulun dah sebab boleh jadi semalam Lailatul Qadar. Boleh jadi. Sebab dia malam ganjil, malam 21. Kalau terlepas habis lah, rugi lah. Dia jangan buat muka sedih. Mungkin boleh ada harapan. Saya kata boleh jadi. Tadi duk tengok matahari ke, tapi nampak macam tak sayup. Terik dia tu terasa agak panas kan. Kita naik motor, terasa agaklah panas kan. Tu kata-kata bukan kot. Sebab kalau Lailatul Qadar biasanya dia ada gerimis. Biasanya tiap-tiap tahun lepas pun gerimis. Tahun sebelum tu pun gerimis juga. Kalau Lailatul Qadar dia mesti ada gerimis lah. Setakat ni lah yang saya tengok. Jadi bermula hari ni kita nak pulun arwah Datuk Harudin. Kan kita dah cerita Datuk Harudin tadi kan. Datuk Harudin menjadi kebiasaan dia akan sedekah. Saya pesan ke abang dengan kakak, tolong sedekah setiap hari, especially bulan Ramadan. Tak boleh sedekah ni tadi saya doa abang duit tang tu yang kita sangkut tadi tu. Kita tadi itulah tanya orang semua tak boleh nak pakai, nampak macam tengok sungguh-sungguh. Tanya tak boleh dah jawab. Kita kalau boleh sedekah hari-hari,
Tak boleh sedekah dengan duit ringgit, sedekah dengan idea. Tak boleh sedekah dengan idea, sedekah dengan keringat. Ni, contohnya kawan kita kata, oi, aku nak bagi sedekah, tak mana? Aku rasa kan, Hang Ustaz, aku telefon rumah anak yatim. Assalamualaikum. Kak, ada orang sedekah lagi? Tak ada. Okey, kawan saya hantar. Oi, ada rumah anak yatim. Ni dia alamat dia. Okey ya? Dia bagi idea. Hak tu pun laku. Hak tu pun laku. Kata Nabi, man dalla 'alal khair ka fa'alih. Siapa tolong orang buat baik, dia dapat pahala macam orang tu buat baik. Orang tu nak sedekah 500, kita tolong buka jalan kat dia. Dia pergi bagi 500 tu kat anak yatim. Semua pahala daripada duit 500 itu, tak kira lah anak yatim tu sembahyang tarawih 20 rakaat, 8 rakaat, makan lepas tu baca Quran, baca Yasin ke apa ke, semua pahala tu mai dekat dia juga. Hak angkat telefon tak satu. Hadis Nabi sabit. Kemudian kalau tak boleh dengan cara lagu tu, kita pergi tanya member kita. Oi, kan tadi kan seorang telefon kan? Anak yatim ah, okey kami pergi hantar. Oi, ada anak yatim nak pergi hantar. Seorang mai. Dia kata hang sempat pergi hantar tak? Tak sempat. Berapa duit kat aku pergi hantar. Kawan ni pun ngam juga dapat dia. Kawan ni pun dapat juga. Dia pergi hantar. Dia duit tak ada, dia tak ada duit. Idea pun tak boleh pakai. Dia tak ada. Dia boleh ulas motor lah. Dia boleh ulas lagu tu lah. Ulas tu pun dapat. Sebab tu saya kata setiap hari sedekahlah. Tak boleh tolong angkat beras. Tak boleh beli beras, tolong angkat beras. Tak boleh angkat beras, beli beras, bagi idea nak dapat beras murah tak mana. Semua tu kira. Jadi Datuk Arundin, di hujung hayat dia sebelum pergi Amerika, ini Datuk Arundin punya gaya hidup yang saya kenal. Setiap kali beliau keluar rumah, abang, kakak, setiap kali keluar rumah, poket kiri kanan akan duit banyak begitu. Duit banyak tu. Ada yang 50-50, ada yang 10-10. Dia pun dalam poket dia. Saat lagi kalau dia jumpa dengan orang ya, tuan abang saya doa tau ni apa 10 malam terakhir punya hari ni saya doa supaya abang-abang dengan kakak pun boleh ada lagu tu juga. Amin ya rabbal alamin. Sebab tayar dia bergolek. Tayar bergolek. Bila tayar bergolek ada waktu atas, ada waktu bawahan. Jadi mungkin kita duduk tam bawah, dia golek esok kita naik atas. Kena ada azam tu. Yang kedua, doa ni macam kayuh bicycle. Doa ni macam kayuh bicycle. Kita kayuh, the moment kita kayuh, sampai masa dia akan sampai destinasi. Sama macam doa. Kita duk doa ni, sampai masa, sampailah doa tu kat kita. Mestinya. So saya doa lah, abang kakak tu, Datuk Arundin, dia akan duduk kan. Saya nak tunjuk poket saya, bawah ni sekali saya duduk. Dia lagi, orang kata, lucah pula saya duduk dalam tu kan. Saya buat poket atas kan. Tapi sebenarnya ni gambaran poket bawah. Kau bila apa ramai kat Datuk Arundin, Datuk Arundin macam steady kan. Orang ramai dia akan baru dia masuk tangan. Tengoklah poket kiri atau kanan. Kadang-kadang poket kanan tu 50, poket kiri tu 10. Lagi dia masuk kalau dia masuk poket kiri dia selok saya kita dengar bunyi. Sok dia ambil berapa keping, sok dia keluar dia bagi. Saya kalau dia pergi tempat lain pula dia seluk tangan belah kanan pula 50 kan. Sok pram dia bagi. Kira memang tak kira. Seluk tu tarik ikut cita rasa. Bawa keluar duit ikut cita rasa. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi bila dia dah usia hujung-hujung, dia nak bagi sedekah lagi. Anak-anak pakai kata kat dia, Baba, tak payah Baba, bagi kami bagi. Dia kata apa? Hai, aku ni lagi aku boleh bagi, aku nak bagi sendiri. Hidup ni macam lari maraton, dia kata. Ni saya baca kat tentang ni, kata-kata ulama. Hidup ni ibarat maraton. Bila orang lari maraton, saya tak tahulah kalau orang Jabatan Penerangan jenis duk pergi lari-lari tu, saya tak biasa lari tu. Saya habaq yang ulama sebutnya, tapi kalau ada yang biasa lari, dia boleh hangguk lah kata saya cakap betul-betul. Apa dia? Kan bila kita pergi lari ramai-ramai, fun run ke apa kan? Kan bila kita nampak garisan penamat tu, mustahil ada orang berhenti jalan. Tak apa lagi sampai ni. Tak ada. Lagi dia nampak garisan penamat, dia akan lagi laju sebab dia nak perhabis hawan. Betul? Mestinya orang hangguk. Maka begitulah hidup kita ni dalam bulan Ramadan dan dalam kehidupan kita seluruhnya. Lagi kita tahu hujung dah nak sampai, lagi lari, lagi laju. Maknanya, lagi banyak ibadah buat. Hari tu lagi kita rasa kita dah nak mati, arwah Datuk Arundin, dia bagi sendiri dengan tangan dia dekat berapa ratus orang anak yatim dengan orang susah asnaf. Dia bagi dengan tangan dia sendiri. Maknanya apa? Kalau sebelum ni mungkin bagi takat 50 orang. Lagi aku nak mati, aku nak bagi dengan tangan aku sendiri. Kat berapa hati pun aku nak bagi juga. Sebab dengan tangan aku bagi jadi saksi. Apa maksudnya? Maksudnya lagi nak habis Ramadan, andai Ramadan terakhir, lagi kuat kita pulut.
ulun betul-betul. Jom kita tengok cerita yang kedua. Tadi arwah Datuk Arif dia bagi sedekah. Ini cerita kedua. Cerita kedua apa dia? Imam Haywah bin Shuraih. Imam Haywah bin Shuraih rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ardah. Imam Haywah bin Shuraih ini, mereka hidup zaman kegemilangan. Zaman 300 pertama tu. Lepas tu tuan-tuan jangan heran, ada tajuk 300. Spartan tu kan. Sebenarnya 300 yang Spartan tu lain. Tapi pasal apa 300 tu mereka bubuh juga? Sebab abang dengan kakak kena tahu tau. Orang-orang Yahudi dengan Nasrani, mereka percaya kepada hadis Nabi jauh lebih banyak daripada kita. Tak percaya? Tak percaya kan? Tengok saya bagi bukti. Tengok betul-betul. Tuan-tuan Jabatan Penerangan. Saya bagi bukti ya. Siapa yang lebih banyak kira kiamat bila? Orang Islam ke orang bukan Islam? Orang bukan Islam, betul tak betul? Dia main tarikh 12, 20, 12, 20, 20. Sebelum tu tahu berapa ke, 19 berapa ke. Mereka pakat duk kira bila kiamat. Pasal apa? Sebab mereka jauh lebih percaya kepada hari pembalasan daripada kita. Tapi bukanlah budaya kita untuk nak kira-kira tu. Tapi nak abang kata kepercayaan mereka tu jauh lebih banyak. Sebab tu kalau tengok cerita, mereka lebih buat banyak cerita malaikat, cerita Jibril, cerita Mikail, cerita apa. Sebab mereka percaya dalam kitab mereka. Okey? So, kita patah balik. So, Imam Haywah bin Shuraih hidup di zaman 300 yang pertama. Untuk penerangan abang dengan kakak, dia adalah sabit daripada hadis Nabi. Nabi kata, khairul qurun 100 tahun ana, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang kata hadis tu dia sedikit kurang. Hak paling betul khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. So ada dua hadis yang bunyi nak dekat serupa, saya baca dekat abang dengan kakak. Apa dia cerita dia? Nabi kata, sebaik-baik kurun aku. Maknanya daripada Nabi hidup sampai 100 tahun. Kan Nabi hijrah, kan dia kata tahun kedua hijrah. So tahun kedua hijrah tu daripada hayat Nabi, masa tu umur Nabi dah 50 dah. Boleh faham tak? So dia dah umur Nabi dah 53 dah masa tu. Nabi duduk 10 tahun dekat Madinah, 63 Nabi wafat. So dia ambil daripada awal Nabi tu. So khairul urud qarni. 100 tahun lepas tu, sebelum tu saja bagi nota kepada abang dengan kakak semua. Nama sahabat Nabi yang terakhir wafat iaitu pada tahun yang ke-100. Last sekali sahabat Nabi yang wafat namanya Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu wa ardah. Saja bagi tahu, kut-kutlah nanti Jabatan Penerangan nak buat apa teka-teki kan. Siapa nama sahabat yang last sekali wafat? Pakai ni. Namanya Sayyidina Abu Tufail. Kutlah nama anak ke pakai kan? Nampak macam kakak-kakak muda ada, abang-abang muda ada. Abu Tufail radhiyallahu anhu wa ardah adalah sahabat Nabi yang terakhir sekali wafat dalam dalam senarai pendaftaran lah kita kata. Okey. 100 tahun lepas tu zaman hidup Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia mula dengan Imam Abu Hanifah, lahir tahun 50. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab itu saya pesan kepada abang dengan kakak, siapa ikut mazhab Imam Syafi'i, dia adalah kategori salafus soleh. Bukan orang yang dia gelar diri dia salafi. Orang yang kata diri dia salafi yang ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, semua tu lahir pada tahun 1000 Hijrah. Sedangkan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Jadi jangan malu bila kita habaq ke orang saya tapi tak mungkin juga kalau fikir Syafi'i. Nah, mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab salafus soleh. Itu kena ingat. Okey. Yang kedua punya cerita, Imam Haywah bin Shuraih hidup dalam zaman ni. Mana zaman 300 yang pertama. So kalau saya boleh cerita, Imam Haywah bin Shuraih adalah seorang ulama. Beliau
ulama zaman Dia pun dulu cantik akan kan? diberikan allowance ataupun Tadi gaji. Puan dah cakap dah, tapi takut cahaya. Imam Haywah bin Shuraih, Imam Haywah bin Shuraih seorang ulama yang alim. Beliau mendapat kita kata zaman tu ulama semua dia dapat dia punya allowance ataupun sebab menjadi ulama yang alim ni depa ada allowance. Macam kalau macam nak bagi contoh okey, di negeri Selangor abang dengan kakak tahu dah ada satu tahfiz, nama dia bukan tahfiz, satu persatuan namanya Persatuan Tahfiz Negeri Selangor, PITAS. Bawah dia punya pengurusi dia nama PU Hafiz. Depa ni adalah persatuan yang bernaung bawah kerajaan negeri. Dia mendapat semua pembiayaan daripada kerajaan negeri. Mereka membayar allowance kepada hafiz Al-Quran di negeri Selangor yang hafal 30 juzuk setiap tahun kena refresh. Dia kena refresh setiap tahun 30 juzuk. Maknanya dia mengulang daripada pagi pukul 4 pagi, dia akan khatam sekali lagi pukul 12 malam. Maknanya dia khatam Quran sehari. Oh, yang ni tuan-tuan ada peluang hadir lah. Majlis syahadah dia panggil. Majlis syahadah anak-anak tahfiz. Oi, dia pak alim abang. Ai, jangan abang. Kita yang mana baca Quran baru duk innal ladina kita pergi tengok tu kita rasa inferiority complex tu ya. Rasa rendah diri tu. Depa baca alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. Kalau baca tu tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia baca lagu tu abang. Depa setiap tahun akan refresh tengok. Depa mengulang 30 juzuk ni ada salah 10 kali tak? 10 kali saja maksimum salah. Kalau dia tak salah lebih daripada 10 kali, kerajaan negeri Selangor akan biaya mereka. Mereka punya allowance mereka sebulan dalam 2,000 ke 3,000. Sebab mereka ahlul Quran di negeri Selangor. Dia zaman dulu macam tu lah. Ulama alim macam Imam Haywah bin Shuraih ni, macam tu lah allowance dia. 16,000, 20,000. Zaman dulu. Jadi bila hari gaji, Imam Haywah bin Shuraih ni dia dapat gaji. Dia bagi dia gaji. Bila dia dapat gaji, dia balik rumahan. Dia duduk jalan kaki. Nak beli rumahan. Sampai dekat rumah dia, gaji dia semua habis. Dia infak dekat semua. Oi, kita jangan buat lagu ni. Kita tak sampai level ni. Sekali saya cerita lah. Bagi saya cerita dulu. Imam Haywah bin Shuraih, dia dapat gaji. Dia ambil gaji dia sepanjang jalan. Dia jumpa. Dia orang semua dah tahu dah. Semua orang anak yatim, orang miskin, asnaf akan duduk beratuk kat tepi jalan. Dia akan bagi gaji dia yang 20,000, 30,000 tu dia bagi dekat mereka. Semua dia bagi. Habis. Bila dia sampai kat rumah dia, habis. Jadi orang ramai pakai heran. Pasal apa dia buat lagu tu? Dia tanya dia, Haywah bin Shuraih, pasal apa buat lagu tu, wahai imam? Hang nanti tak ada duit nak belanja. Dia kata, tak apa, yang Allah bagi kat aku cukup dah. Yang Allah bagi, maka orang tanya kat dia, apa yang Allah bagi? Dia kata, sejak aku mengamalkan cara macam tu, aku tidur saja, setiap kali pagi aku bangun, aku pegang bawah bantai aku, akan ada 1 dinar emas. Maknanya tiap-tiap hari Allah bagi dekat dia 1 dinar emas. Ini luar biasa. Ini karamat ulama lah kita kata. Dia tidur, dia bangun, ada sekeping wang emas dekat bawah bantai dia. Dia tidur, dia bangun esok, ada sekeping. Dia kata, cukup dah duit tu nak belanja keluarga aku. Aku nak pakai duit 20,000, 30,000 lagi. Apa? Aku bagi je ke orang. Jadi, sepupu dia, dengar dia cakap lagu tu. Sepupu dia pun teringin nak buat juga. Hak ni dia kena keluar lagu. Oh no. No. Macam lagu tentang TikTok tu ada. Oh no kan. Dia buat. Dia pun pergi bagi semua gaji dia. Dia tidur. Esok pagi dia bangun.
Satu sen pun tak ada bawah bantai dia. Jadi dia terus pergi jumpa dengan Imam Haywah bin Shuraih. Dia kata apa? Wahai Imam, pasal hang sepupu aku nak tanya. Aku dengar hang kata hang bagi sedekah esok pagi bawah bantai hang ada di rumah. Aku semalam aku sedekah semua gaji aku. Pasal apa aku tak dapat apa? Imam Haywah bin Shuraih kata, aku bagi sedekah untuk dapat keredaan Allah. Adapun hang bagi sedekah untuk nak dapat duit mah, kan beza. Jadi, pengajaran yang kedua, 10 malam terakhir, buat amal ibadah banyak-banyak untuk cari redha Allah. Abang dengan kakak nak azam semayang 20 rakaat ke, 8 rakaat ke, tahajud ke, Quran khatam ke, macam mana ke, cari redha Allah. Buat kerana Allah. Saya tak kata kalau abang rasa tak larat, buatlah sikit. Saya tak kata perkataan tu. Saya kata ulun buat banyak-banyak, carilah keredaan Allah. Sebab nak cari keredaan Allah ini dia perlu berlatih. Dia tak boleh buat sikit-sikit. Kena berlatih sungguh-sungguh. InsyaAllah, abang dengan kakak akan sampai level dia. Level orang buat ibadah ni, dia rasa kenyang lah. Tak dapat apa di dunia pun tak apa, dia kenyang. Allah, saya jumpa ramai orang lagu ni. Cuma mereka punya kebaikan orang tak cerita. Hak tu je. Kita ni pasal bila ada orang buat baik, kita duk habaq ke orang, kata jangan duk habaq ke orang. Ha, ni Jabatan Penerangan. Orang ni kita nak kena habaq ke kat mereka. Apa bagi sedekah habaq ke orang? Ha? Tunjuk tu. Tak ikhlas lah tu. Astaghfirullah. Ni budaya apa ni? Saya selalu pesan. Inilah budaya orientalis yang masuk dalam pemikiran orang Islam Melayu Malaysia. Ni pemikiran orientalis. Mereka nampak macam nak pegang agama. Dia masuk dalam agama, dia pergi pejatuh agama. Dia pejatuh orang agama. Dia pejatuh orang buat baik benda dengan agama. Oh, tu dia. Tu penunggang agama tu. Tu dia, penunggang agama tu. Sikit-sikit penunggang agama. Sikit-sikit penunggang agama. La ilaha illallah. Abang kakak, izinkan saya bagi penerangan sikit boleh minta izin tuan pengurusi majlis, tolong angguk boleh Masih tuan pengurusi Siapa yang ajak kita kata tak boleh habaq bila buat baik? Depa kata ayat Quran dengan hadis Ustaz. Apa dia? Salah satunya ialah orang yang mendapat naungan di Arash esok hari yang tak ada naungan menaikkan naungan Allah saja ialah orang yang bagi dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Okey, tu hadis kan? Betul kan? Hadis. Kita tengok saya. Antara kita dengan para sahabat, siapa yang lagi terror hadis? Antara kita dengan sahabat, siapa yang lagi terror hadis? Yang lagi terror hadis adalah para sahabat. Mereka yang tahu macam mana nak amal. Tengok saya. Macam mana saya tahu Imam Haywah bin Shuraih yang buat sedekah tadi? Sebab nama Imam Haywah bin Shuraih diceritakan oleh ulama daripada satu ulama kepada ulama dengan menyebutkan nama dia. Betul tak betul tuan pengurusi majlis? Kalaulah tak boleh sebut benda baik kita buat, kita tak akan tahu. Kalau tak boleh sebut benda baik yang kita buat, kita tak akan tahu nama Imam Haywah bin Shuraih yang buat. Betul tak betul tuan pengurusi majlis? Sebab ulama yang meriwayatkan nama itu yang menceritakan nama itu. Yang kedua jawapan dia. Platform hari ini adalah platform media sosial. Platform hari ini adalah platform media sosial. Dalam IG, dalam Twitter, dalam TikTok. Platform dulu dalam kitab. Imam Ibn Khaldun, kita buka Imam Ibn Battuta, dia sendiri cerita, dia pergi bagi sedekah kat mana, dia pergi tolong orang susah kat mana, dia cerita dalam kitab. Kalau tak boleh nak cerita sebagai contoh teladan pada orang lain, macam mana kita nak tahu apa amalan nak kena buat? Macam mana saya nak cerita kat tuan-tuan hari ni, tuan-tuan nak buat maksimum ibadah tuan-tuan mengikut cara ulama. Mestilah ada orang cerita, orang lain buat baik. Betul tak betul?
Dua. Ketiga. Sebab tu saya kata orientalis tadi. Minta maaf noh. Sebab tu saya kata orientalis. Tahu sebab apa? Sebab abang, kakak. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hilang pula dah. Saya kata orientalis tadi. Astaghfirullahalazim. Ekor ni kuat sangat. Hilang ada tube idea saya tadi. Pasal saya kata orientalis tadi. Saya kata orientalis ni sebab dia pun masuk dalam so orang yang buat baik kita tak boleh nak siapa tak boleh nak cerita, tak boleh cerita. Ingat dah. Okey. Satu-satunya ibadah satu-satunya perkara yang umat Nabi lain tak dapat, melainkan umat Nabi Muhammad saja yang dapat, iaitu Nabi-Nabi lain tak sempat nak tunjuk contoh tauladan yang baik kepada umat dia. Umat dia bunuh dia atau halau dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menunjukkan kita contoh tauladan baik, dan Allah sebut dalam agama ada yang disebut sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan. Abang kakak tengok saya. Contoh tauladan mesti kena tengok. Kalau tak tengok, tak boleh belajar. Kalau tak boleh tunjuk, macam mana nak tengok? Abang saya. Betul tak betul, abang? Sebab tu jangan terpengaruh dengan setengah-setengah orang yang macam mana saya nak kata? Orang buat baik. Islam ni, arwah Datuk Arundin pesan, Islam ni agama konstruk, dia bukan agama abstrak. Kita tak boleh ada negatif vibe dalam agama Islam. Orang buat baik, kita kena sokong walaupun kita tak boleh buat. Jangan duk pi habaq kata menunjuk riak nak habaq apa semua. Apa yang hang dapat? Adakah dengan cara cakap lagu tu bagi orang lagi ikhlas? Tak. Hak ni kena jaga. Hak ni saya pesan lah. Tuan-tuan tengok saya tak ada duk menunjuk siapa. Mana tuan-tuan tengok dalam IG saya duk bagi sedekah kat siapa, saya duk post. Tak. Tapi saya yang antara orang yang memperjuangkan contoh tauladan mesti kena tengok. Kalau tak tunjuk, macam mana orang lain nak tengok? Untuk meneladani. Jadi bila ada satu gerakan duk serang, orang duk buat baik, jangan duk tunjuk riak apa semua. Lama-lama kita tak ada contoh tauladan. Kita nanti tak boleh buat. Okey? Boleh ya? Ngam. Cantik. Jadi, nak bagi sedekah, bagi tuan-tuan hari-hari. Macam Imam Haywah bin Shuraih. Bagi sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Cari keredaan Allah. Jadi, maknanya apa? Ada orang sampai to the extent bagi sedekah sampai habis gaji dia. Ada. Maknanya kita boleh pulun buat juga bagi sedekah. Sebanyak mana kita boleh buat. Buat. Sebab ada 9 hari saja lagi. Habis 9 hari ni, pahala dia tak akan sama. Pahala dia takkan sama. Habis. Contoh yang ketiga. Tadi contoh pertama bagi dah arwah Datuk Arundin. Contoh kedua, Haywah bin Shuraih. Imam Haywah bin Shuraih. Yang ketiga. Ini orang yang baca Quran. Kata guru kami, Syekh Nuruddin Marmu Al-Banjari. Suatu hari ada seorang lelaki. Dia melintasi satu ladang. Sebelum tu, tuan pengurusi, saya teruskan saja ke atau ada sesi soal jawab ke atau macam mana? Ke tuan-tuan sebenarnya dah boring dah dengar saya cakap? Kita ikut pada ustaz lah. Terpulang kat ustaz macam mana? Saya kalau ikut saya ikut Tuan Pengurusi Majlis. Tak adalah. Kalau ikutkan selepas ceramah daripada ustaz, kita akan ada sikit sesi soal jawab lah. Boleh? Okay. Okay. Boleh tak lah. So bagi saya habis ni sikit lah 1-2 contoh. Okey, terima kasih Ustaz. Abang kata apa yang manusia buat untuk beribadah. Banyaklah expandable. Boleh buat macam-macam. Kalau contohnya macam ni contoh ringkas ya. Ni tak cerita, ni contoh ringkas ya. Ada sahabat yang seumur hidup dia
dia tak baca zikir yang lain melainkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia baca yang ku sahaja seumur hidup dia sampai dia wafat. Makna dia tak ada duk pening, dia kata aku kira tak ada, aku Allah ke apa ke, sat lagi orang kata tak ada makna lah kata Allah apa merepek. Hak tu memang saya abang terang tuan. Hak tu merepek, siapa yang kata sebut Allah tak ada makna lah apa tu semua tu, saya tak faham lah. Alif lam lam kha tu punya banyak syarah dalam jangan kata dalam Islam, dalam kamus bahasa Arab sahaja syarah alif lam lam kha tu punya banyak maknanya. Dalam kitab bahasa boleh kata tak ada makna. Pelik manusia ni. Tapi tak apa. Ada setengah orang dia kata, aku tak mau kata sekali kata Allah tak ada makna. Aku tak mau kata subhanallah sekali tak ada kata, aku pun tak tahu apa semua. Aku nak selawat aja. Silakan. Ada sahabat Nabi yang seumur hidupnya dia kata, maka aku selawat seumur hidup aku. Dia kata kepada Rasulullah SAW. Nanti hadis sahih ni tengok. Lepas tu ada sahabat Nabi yang suka baca surah Qul Huwallah. Tuan-tuan tahu kan surah Qul Huwallah, nama surah Al-Ikhlas kan? Siapa yang tiap-tiap malam baca surah Qul Huwallah sembahyang tarawih? Semua orang senyum bila kan, dalam mengaku bila. Sesak malu. Dak nanti dulu nak abang. Siapa yang suka baca surah Qul Huwallah, saya nak pesan elok-elok. Bermula daripada hari ni, jangan suka baca saja, tolong fall in love. Tolong fall in love dengan Qul Huwallah. Maksudnya macam mana? Bila dengar je, tiba-tiba buka radio dengar. Qul huwallahu ahadillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak kalih channel. Orang tanya, kenapa tak kalih? Aku cinta kot surah Qul Huwallah. Aku syok gila dengar surah Qul Huwallah. Aku suka baca hari-hari Qul Huwallah. Aku surah yang paling aku suka dalam Quran Qul Huwallah. Kalau tuan-tuan jenis lagu tu, saya bagi berita gembira. Hadis sahih. Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Sebab ada seorang sahabat, dia suka baca Qul Huwallah. Jadi kawan-kawan dia lain pergi mengadu dekat Rasulullah. Apa Rasulullah dia ni sikit-sikit baca Qul Huwallah, sikit-sikit baca Qul Huwallah. Yalah, surah ada 4 ayat je. Hang komat lah. Bacalah panjang-panjang sikit. Baqarah kan lebih kurang lagu tu lah. Lebih kurang lagu tu lah. Macam kita ni level tapi kita kurang lagi lah daripada mereka sahabat Nabi. Kali ni kena up lah. Kena fall in love dengan Qul Huwallah. Tu pesanannya. Kena fall in love dengan Qul Huwallah. Maknanya rumah ada Qul Huwallah. Pergi kedai mana-mana tengok-tengok Qul Huwallah. Aku nak surah ni. Sebab apa hang beli dalam banyak-banyak surah? Aku tak tahu. Aku tengok Qul Huwallah aku jadi macam tak boleh duduk. Aku macam syok. Orang tanya pasal apa? Sebab dalam dia kan ada sifat Allah. Aku sayang Allah. Aku suka dengar sifat Allah. Kalau jenis lagu tu, siapa yang jenis lagu tu, kalau tak ada lagi, bermula hari ni buat lagu tu. Apa berita gembira dia? Kan kawan-kawan sahabat Nabi kan abang, apa Nabi dia ni asyik baca Qul Huwallah. Nabi kata dekat sahabat Nabi, pasal apa orang suka baca Qul Huwallah? Dia abanglah kata, saya jatuh hati dengan surah Qul Huwallah. Saya sayang surah Qul Huwallah. Nabi kata, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cintakan surah Qul Huwallah, kamu masuk syurga. Tu. Punya senang lah la ilaha illallah. Siapa yang duk baca Qul Huwallah tiap-tiap malam tu rugi kalau tak jatuh cinta dengan Qul Huwallah. Baik jatuh cinta. Nabi kata siapa jatuh cinta dengan Qul Huwallah masuk syurga. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Ngam. Pesan ni ke anak-anak kita semua pesan. Sebab tu saya beritahu daripada awal tadi, jangan pandang rendah pada amal ibadah. Kita boleh lupa, malaikat Raqib Atid tak pernah lupa. Okey, cerita yang ketiga. Seorang ulama berjalan masuk dalam satu ladang. Bila dia berjalan masuk dalam satu ladang ni, kat kebun lah, kita kata kebun. Tiba-tiba dia nampak ada awan bergerak dekat atas. Awan ni dia main kat tempat ni, dia turun hujan. Dia turun hujan. Sekejap lagi hujan berhenti. Awan yang sama juga bergerak di tempat lain, turun hujan. Dia tengok macam awan tu ada orang kontrol. Saat-saat dia turun kat ladang ni, saat-saat dia turun kat ladang tu. Macam ni saja nak abang bagi abang dengan kakak nampak.
di tanah Arab. Dia punya ladang, dia punya kawasan padang pasir ada luas. Jadi dia kan ada ladang kawan ni. Jadi kalau katalah kita pergi kat satu ladang yang mungkin tinggi sikit, kita boleh nampak sekali ladang-ladang orang lain. Macam sawah kat Kedah. Kalau tuan-tuan pergi kan, siapa orang Kedah dia bilang gua, kita boleh tengok, ni sawah kawan ni, ni sawah kawan ni kan, kita boleh nampak kan. Dalam jangkauan mata kita kan. Betul kan saya kata ni? Betul no? Jadi cerita ni ialah kawan ni dia masuk dalam ladang ni, dalam kebun ni, tiba-tiba dia nampak awan mai turun, pam, turun hujan kat ladang kawan tu. Bam, turun hujan kat ladang kawan ni. Pam, turun hujan kat ladang ni. Dia kata, macam ada orang duk kontrol lah awan ni. Jadi dia pun pergi masuk dalam lagi. Dia masuk dalam tu, tiba-tiba dia dengar ada satu orang sedang berdoa. Dia dekat tengah-tengah ladang tu, kat kebun tu, tengah-tengah tu ada seorang sedang berdoa. Ya Allah, tolonglah turunkan hujan di ladang sahabat aku ini sekian-sekian, di kawasan sekian-sekian. Saat lagi awan tu gerak, belum turun hujan. Macam contoh kalau kat Subang kan, contoh lah ni kalau dekat Subang lah. Ya Allah, tolong turunkan hujan dekat SS16/1. Prom dia turun hujan kat sana. Yang ni dekat Empire SS16/1 Empire. Pasar Raya Empire. Betul saya dia doa pula, ya Allah, tolong turunkan hujan dekat ladang kawan saya dekat SS15. Prom dia pergi turun ke SS15 belakang sikit. Jadi awan tu bergerak lagu tu. Dia dengar kawan dia berdoa, dia tengok awan tu bergerak. Jadi dia pun pergi tanya kat kawan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai guru, ya saya. Bagaimana Tuan Guru boleh buat begini? Dia tanya. Macam mana Tuan Guru boleh buat lagu ni? Maka kata orang alim ini, dia kata apa? Aku mendapat anugerah daripada Allah, boleh doa makbul lagu ni disebabkan aku ada 3 jenis Al-Quran. 3 jenis Quran? Maksudnya macam mana tu? Maksud dia macam ni. Dia ada Quran, dia ada Quran dia punya. Okey. Quran dia ni ada 3 kategori. Satu kategori yang dia akan khatam setiap 10 hari. Satu lagi riwayat setiap seminggu. Dia akan khatam. Quran dia khatam seminggu sekali. 10 hari sekali. Tapi dia bunyi. Sehari sekali. Biasa kadang-kadang suara wahyu ni sampai macam malaikat Jibril lah. Biasa. Nama pun atas talian, tak nampak. Ni menambahkan iman kita pada perkara ghaib. Baik, boleh tak? Okey, sambung. Tak ada masalah. Small matter. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Quran yang pertama, dia baca, dia khatam setiap 10 hari sekali atau setiap seminggu sekali. Dia khatam. Maknanya, dia sehari dia baca 6 juz. Kalau, 4 juz lebih. Kalau yang seminggu tu, sehari 4 juz. Sehari 4 juz, dia khatam seminggu sekali. Atau kalau yang 10 hari sekali, maknanya sehari 3 juz. Sehari 3 juz, 10 hari khatam. Ni jenis baca laju lah. Dia panggil bacaan dia hadar. Dia akan baca macam tadi yang kita baca tu, orang mengulang syahadah tu laju sangat. Kalau macam ni macam kita sembahyang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ni bacaan ni kita tak baca dekat jenazah lah. Kalau kita baca kat jenazah ni, orang kata dia ni lapak ni. Tak boleh. Kita tak baca kat jenazah lagu tu. Kita akan baca bacaan yang kedua. Sekejap lagi saya sebut. So bacaan hadar ni biasanya orang yang mana nak khatam macam tadi lah. Sehari 3 juzuk. Dia nak make sure dia dapat 3 juzuk sehari, dia kena baca laju. Lepas tu dia kata Quran yang kedua, sebulan sekali aku khatam. Maknanya sehari 1 juz. Sehari 1 juzuk dia akan baca. Untuk Quran yang kedua ni. Sebab sebulan sekali dia akan khatam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Dia baca lambat macam tu. Okay? Dan Quran yang ketiga yang dia baca sejak 18 tahun tak khatam lagi. Quran ni apa pula? Selagi dia tak mengamalkan ayat yang dia baca, dia tak akan pindah kepada ayat yang seterusnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Liman arada an yutimma ridha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Juzuk kedua, bunga yang ketujuh. Satu juzuk ada 8 bunga. Ni juzuk kedua, bunga ketujuh yang saya baca ni. Apa dia? Ni jabatan penerangan. Nanti boleh buat ayat ni tau. Apa dia? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kepada ibu-ibu, susukan anak kamu 2 tahun berturut-turut. Susu anak 2 tahun berturut-turut dengan susu ibu, ASI, air susu ibu, ASI, air susu ibu ni dicadangkan oleh Allah, bukannya Jabatan Kesihatan. Jangan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM mencadangkan, bukan. Allah yang cadangkan 2 tahun berturut-turut dalam surah Al-Baqarah, Maqra yang ketujuh, bunga ketujuh, juzuk yang kedua. Jadi kalau ulama ni, dia baca ayat ni, dia kata apa? Hai ibu-ibu, susukan anak kamu 2 tahun berturut-turut. Sampai ayat ni, dia kena kahwin, dia kena ada anak, dan dia kena isteri dia susukan anak dia 2 tahun berturut-turut. Baru dia pindah kepada ayat yang lain. Mengamalkan ayat Al-Quran. Maknanya sebab tu selama 18 tahun, dia tak khatam lagi. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan setiap satu ayat Al-Quran tersebut. Jadi bila dia mula baca ada jenis 3 Quran, satu setiap 10 hari dia khatam, satu sebulan sekali dia khatam, satu dia tak khatam lagi dah 18 tahun sebab mengamalkan ayat Al-Quran. Tiba-tiba dengan amalan dia ini, membuatkan doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu dia boleh buat lagu tu. Jadi abang-abang dengan kakak ni, kita berbaki lagi 10 hari, terpulanglah. Kalau siapa yang nak baca 3 juzuk 1 hari, siapa yang nak ulun baca sampai apa dia kata, kalau 10 hari ini dan 5 hari 1 hari 6 juzuk, boleh 2 kali khataman. Terpulanglah yang tu. Jadi saya nak bagi tahu kata, ada orang pulun sampai tahap lagu tu, ada dalam kehidupan. Jadi andai ini Ramadan yang terakhir, mari kita habiskan dia dengan penuh bergaya. Itu bahasa dia. Mari kita habiskan dia dengan penuh bergaya. Sebagai penutup, kuliah saya lah, sebagai penutup. Abang, kakak, saya tahu tak logik kalau saya cakap dulu ni, tapi pandanglah wajah saya seketika, sebab kata-kata ini adalah daripada seorang ulama yang wafatnya pun baik, disanjungi, diingati antara orang yang menjaga khazanah ilmu di Nusantara ini. Namanya ialah Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Wan Soghir. Kalau tuan-tuan biasa dengar, nama dia Tuan Guru Wan Soghir. Ulama yang menyimpan sanad-sanad punya banyak dia ni. Bukan simpan duk pedor, duk dalam almari. Bukan. Duk tang sini. Nama dia Tuan Guru Wan Soghir. Dia meninggal dunia dah. Dia kata apa? Dia kata, tengok saya elok-elok. Abang, kakak, kata Tuan Guru, hiduplah sepanjang zaman. Jangan hidup sezaman sahaja. Saya ulang balik. Hiduplah sepanjang zaman. Jangan hidup sezaman. Maksudnya, hidup dan buatlah amal serta tolonglah orang buat macam-macam. Supaya sepanjang zaman orang akan sebut nama kita dengan perkara baik.
Jangan kita hanya hidup zaman kita hidup, kita wafat, orang lupa kita buat tak tahu kat kita. Rugi hidup macam tu. Ramai orang dalam hidup kita yang jadi macam tu. Ada apa ramai kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang mana meninggal, orang tak sebut pun nama mereka dah. Rugi. Jadilah seperti Tan Sri P. Ramlee. Sehingga hari ini sudah 50 tahun lebih, orang masih lagi memasang cerita beliau setiap hari Isnin, TV 2 pukul 9.30 malam untuk tatapan kita. Sebab itu arwah Tan Sri P. Ramlee dia biasa kata dekat isteri yang arwah Saloma, gua akan hidup lagi 1000 tahun. Maka saya kata kepada tuan-tuan, hiduplah sepanjang zaman, jangan hidup sezaman. Kata-kata ini sudah cukup membakar semangat saya untuk hidup sepanjang zaman. Saya nak buat terbaik atas muka bumi, nak tolong orang, tak ada masa nak sembang pasal orang, tak ada masa nak respon kepada komen-komen negatif, tak ada masa nak pi jawab soalan. Orang duk kata dia ni duk pi majlis Siti Nurhaliza lah apa, tak ada masa nak jawab itu semua. Hampa siapa dia, aku nak pergi bagi penerangan kat hamba. Orang buat kerja ikhlas elok, orang semua tak ada apa, tak langgar SOP, tak buat apa, tak langgar sempadan apa pun, buku nama kami buat apa. Tak ada masa kami nak jawab. Sebab aku nak hidup sepanjang zaman. Aku bukan nak hidup zaman ni saja. Oh tu kata-kata ulama. Abang kakak pegang kata-kata ni. Hidup sungguh-sungguh. Allah Ta'ala berkati hidup abang dengan kakak. 6. Konklusi. Join netizen. Astaghfirullahaladzim. Saya salah balik. Bukan dekat link. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Don. Baiklah, kini kita ke sesi soal jawab. Di sini ada satu terus. Okey, baiklah. Di sini ada satu pertanyaan daripada Faizul GSPI Pahang. Soalannya kepada Ustaz, andai kata seseorang itu terbatal puasanya ataupun tak boleh berpuasa atas sebab-sebab tertentu seperti masalah kesihatan, adakah amalannya seperti sedekah, baca Quran, berzikir turut mendapat gandaan pahala meskipun dia tidak melaksanakan ibadah utama iaitu berpuasa? Silakan Ustaz. Uish. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang panggil soalan hebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan ni kalau dengar sekali nampak macam, wih, macam mana ni? Tapi jawapan dia senang sebenarnya. Soalan ni simple ya. Jangan takut. Apa dia? Kalau satu orang tak puasa, macam dia sakit, dia tak boleh puasa, ataupun dia terbatal puasa dia. Maaf, saya bagi contohnya. Saya bagi contoh saja. Saya bagi contoh saja. 3 kali saya mohon maaf. Contohnya, dia baru menikah, tak tahan tengok bini dia batal puasa dia tidur dengan bini dia. Dia bersama dengan bini dia, batal puasa dia. Tapi dia dah minum air kawai dah. Dia tak kena 2 bulan betul-betul. Dia batal dah puasa dia. Jadi dia insaf, ya Allah, apa aku dah buat ni? You lah, awak dah pakai seksi-seksi bulan Ramadan ni, tu sebab tu susah hidup contoh lagu tu. Jadi dia insaf, dia menangis. Abang gelak kuat sangat bang. Abang pakai cermin mata, gelak kuat sempoi. Tu dia layak tak apa. Jadi dia pun sekali pergi sembahyang Allah, dia tobat. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku bukan buat benda haram, aku buat benda halal. Tapi aku tak berpuasa, ya Allah. Tolong ampunkan dosa aku. Okey. Orang macam dia ni, saat lagi kalau dia bersedekah, diganda tak? Betul soalan dia betul kan? Okey, tengok Sebenarnya, tak gaduh batal puasa, tak gaduh sakit sebab tak puasa, tak gaduh sakit untuk menyebabkan dia tak puasa. Ada aja orang yang memang tak puasa dalam bulan puasa, iaitu orang perempuan yang haid. Kalau kita kata orang tak puasa tak dapat digandakan amalannya, orang haid tak dapat apa? Dia dapat macam biasa. Betul? Jadi, kalaulah orang perempuan haid bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami jumpa malam Lailatul Qadar, kami nak buat apa? Kata Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, wahai Siti Aisyah, kalau kamu uzur dan jumpa malam Lailatul Qadar, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca yang tu. Maknanya apa?
Nabi menggalakkan buat ibadah paling minimum, tetapi Nabi tak menafikan dia akan mendapat 1000 bulan punya pahala, lebih daripada 1000 bulan. Nabi tak nafikan dia. Maknanya kalau Nabi suruh dia berdoa, dia akan mendapatkan keampunan. Malam Lailatul Qadar Allah ampun semua dosa, Allah keluarkan nama-nama yang dalam neraka, keluar masuk dalam nama ke syurga. Kalau yang tu orang yang haid boleh dapat, orang-orang lain pun boleh dapat. Cuma sekiranya dia membatalkan puasa dia di bulan Ramadan, kata ulama, dia qadaklah 70 hari di bulan yang lain, tak akan sama dengan satu hari dia berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kepada kategori pertama kita tak mau. Maknanya orang yang batal puasa dia tapi dia nak pergi bagi sedekah. Tak mau lagu ni. Sebab apa? Kalau kita highlightkan yang ni, nanti ramai orang yang akan buat lagu ni. Kita tak mau orang yang bagi batal puasa dia, tapi dia kata dia boleh lipat ganda dari dia tarawih dia. Tak boleh. Ibadah utama dalam Ramadan, puasa. Dan bagi orang yang uzur, macam ayah kita, datuk kita, mereka uzur, mereka tak boleh puasa. Mereka bayar fidyah sama seperti mereka dah berpuasa. Jadi semua amal ibadah mereka akan dikira dan ibadah mereka dilipat gandakan. Sama macam orang yang beribadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bissawab. Baiklah, soalan seterusnya Ustaz. Soalan kedua daripada Faizul Asri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz Don. Saya ingin bertanya, jika seseorang amanahkan kita untuk memberi sedekah kepada anak yatim, tetapi kita menyatakan kepada anak yatim itu bahawa kita yang memberi sedekah dan bukan orang yang amanahkan tadi, apakah hukumnya? Sekian, terima kasih. Okey Ustaz. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni bukan soalan hukum hakam tuan pengurusi majlis. Ni soalan teknikal. Ni soalan teknikal. Orang yang mengamanahkan kita, dia kena tanya. Dia kena tanya dia. Maksudnya dia kata, ni kira aku sekali lah no? Dia kena tanya lagu tu ya. Tu dia soalan dia. Ni kira aku sekali lah no? Kalau dia kata, sekali dengan hang lah. Kalau dia kata sekali dengan hang, dia pergi ke orang tu, dia abang kata, ni saya bagi zakah, boleh laku. Boleh laku. Kalau orang tu dia tak tanya, dia kena pergi habaq. Tapi kalau dia habaq, kata dia yang bagi pun, bukanlah maknanya sedekah itu tak laku, sebab bukan syarat untuk orang yang dia bagi sedekah tu kena nyatakan nama dia untuk bagi. Tak. Dia hanya saya bagi sedekah, saya terima. Niat apa semua dah boleh dapat dah, Allah Ta'ala bagi dah. Cuma dari segi orang kata apa, formality tu nampak macam dia yang bagilah, bukan orang lain bagi. Mungkin orang tu dia nak ada dia punya apa kita panggil apa, bukan conflict of interest, dia panggil apa kawan tu, mile age. Mile age dia, bila dia bagi kita sebut nama dia, dapatlah. Assalamualaikum Cik, ni jabatan penerangan yang bagi tahu, saya ni menyampaikan saja. Naiklah nama jabatan penerangan. Tapi kalau main Cik, ni saya bagi sekolah Mak Cina, selamat, saya ni lah wakil kawan-kawan. Tak nampaklah nama jabatan penerangan. Jadi semua bagi tahu saya ialah dia teknikal saja. Siapa yang terima amanah, tanya balik. Ni kira sekali dengan aku no? Aku kira join sekali lah. Dia kata boleh lah kat hang sekali. Jalan, yang tu boleh. Teknikal je. Baik Ustaz, ada lagi 2 soalan. Boleh Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Baiklah, soalan seterusnya daripada saudara Zamharin bin Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pandangan Ustaz mengenai orang yang menderma dengan menggunakan dana organisasi? Silakan. Mana maksudnya? Tak faham. Menderma dengan menggunakan dana organisasi, maknanya Sini Ustaz. Orang tu dia nak menderma, tapi dia menggunakan dana mungkin daripada jabatan atau sebagainya lah. Mungkin itu maksud dia lah kot. macam menteri ni kacau. Meeting ni saya tawakuf tak mau jawab, wallahualam. Sebab sebenarnya dah ada dalam fatwa, tekan dekat dalam wilayah ada, dekat dalam
apa nama Question. Selangor pun ada. Okey, ada satu lagi Ustaz. Azhar pun dah bisa jawab. Ya. Di sini ada satu lagi soalan daripada saudara Ainuddin Osman. Andai ini Ramadan terakhirku, Ustaz, betulkah hadiah terindah untuk orang yang beriman adalah kematian? Dan bolehkah seseorang mukmin itu berdoa supaya dipercepatkan kematiannya untuk mengelakkan semakin banyak dosa yang dilakukan? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan ni biasa ditanya kepada Syekh Nuruddin. Soalan yang sama biasa ditanya kepada Ustaz Azhar. Soalan yang sama biasa ditanya kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada siapa seorang lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beberapa tokoh agama, saya tak ingat nama seorang lagi. Soalan yang sama biasa ditanya, apa hukum minta doa mati cepat sebab tak ubat dosa? Jawapannya, berusaha untuk hidup itu lebih dihargai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang mohon untuk dia selesaikan hidupnya. Sebab itu dalam Rasul Ulul Azmi ada 5 orang Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua yang duduk dalam kategori ni, kalau contoh kita ambil kan, dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup 950 tahun dalam Al-Quran sebut. Nabi Muhammad hidup 63 tahun. Nabi Nuh ada 80 orang pengikut saja. Nabi Muhammad ada pengikut trilion. Walaupun umur Nabi Muhammad paling pendek 63 tahun. Umur Nabi Nuh panjang 950 tahun. Tetapi kenapa Nabi Nuh boleh termasuk kategori Rasul Ulul Azmi? Kerana yang dikira itu adalah usaha yang dibuat oleh Nabi Nuh tanpa jemu selama 950 tahun. Nabi Nuh bukan macam Nabi Yunus. Nabi Yunus dia ada sedikit macam merajuk bawa diri, betul tak? Sampai dia berdakwah. Sebab itu dia tak termasuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Nuh walaupun 950 tahun usia dia, sekali pun dia tak pernah give up. Yang mana dia berdakwah seumpama 10 tahun dakwah seorang masuk Islam. 10 tahun dakwah seorang masuk Islam. 900 tahun dakwah 80 orang masuk Islam. Yang tu. Jadi ini bukti bahawa hidup bukan nak sekadar kita habiskan hidup dengan kita tak buat dosa. Sebaliknya berusaha dalam hidup itu lebih dihargai di dalam Islam. Wallahu a'lam. Soalan terakhir Ustaz. Daripada saudara Khairul Azlan. Jika dari awal puasa tidak pernah pergi tarawih atau buat apa-apa amalan baik dan pada 10 malam terakhir baru beramal solat tarawih, ada kesempatan lagikah kita mendapatkan Lailatul Qadar? Dan apakah amalan ringkas yang boleh kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuk kunci utama kepada soalan ni ialah insaf. Perasaan insaf. Insaf ini macam contohnya macam ni. Seorang guru yang mengajar, kalau dia tidak ada perasaan insaf, dia akan pandang orang lain semua berdosa, dia paling mulia. Kalau seorang kawan yang tak ada perasaan insaf, dia akan kawan dengan kawannya friends with benefits. Tapi itu nama filem lah. Lakonan Justin Timberlake dengan apa nama perempuan tu tahu? Mila Kunis. Hai wah, tu cerita lama. Janganlah buat macam saya seorang je. Tengok, hampa pun tengok juga. Senyum bila sama-sama. So bagi saya seorang berdosa. Okey. Sahabat yang tak ada perasaan insaf,
dia berkawan dengan orang hanya bersebab. Tak ada sebab dia tak kawan, dia buat tak tahu. Dia bukan a friend in need, is a friend indeed. Pekerja yang ada perasaan insaf, dia akan kerja dengan sungguh-sungguh walaupun dia tahu gaji dia setara tu je. Nak buat macam mana? Dah level yang dia minta level tu je. Hak itulah ranjau kehidupan dia. Dia terima, dia kerja elok, dia tak merungut, dia buat sungguh-sungguh. Takat pada yang mana dia punya, dia buat. Yang ni pekerja yang insaf. Pekerja yang tak ada insaf, dia dah lah masa belajar dulu dia culah. Bila dia minta kerja, dia dapat jawatan yang dia dapat, dia duk abang kata jawatan dia tak bagus, dia patut lagi tinggi apa semua. Dia tak mau mengaku kesalahan dia masa dia belajar dulu, dia tak mau buat sungguh-sungguh. Dia tak mau mengaku hak mana yang dia duk buat salah dulu, dia tak mau mengaku. Dia duk kira cari salah orang lah. Ni pekerja yang tak ada insaf lah. Masa dulu masuk kerja, bos tanya, ni boleh kerja bawah stres tak? Oi, boleh kerja lebih masa tak? Oi, boleh. Bila bos minta lebih masa sikit, sejam, 2 jam, mengamuk. Ni kerja yang tak ada insaf lah. Dia tak ada insaf dalam diri dia. So samalah dengan tajuk kita tadi. Tujuan kita berpuasa adalah untuk takwa dan ada insaf. Sebab bila kita ada insaf, kita akan buat semua benda. Jadi satu orang yang sekarang baru dia nak timbul insaf. Bukan dia sengaja. Mungkin kita bersangka baik, dia bukan sengaja. Sekarang baru dia nak insaf. Dia nak pulun. Dia masih berpeluang untuk dapatkan Lailatul Qadar. Okey, abang kakak tengok saya sekejap. Sekiranya kita mengaku kita banyak dosa, maka kita lah orang paling layak nak kena dapatkan Lailatul Qadar. Jangan silap faham. Jangan pula sangka kata kita yang berdosa, kita tak layak Lailatul Qadar. Kita yang banyak dosa inilah sepatutnya cari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tu adalah kita punya untuk nak perhabis dosa-dosa kita. Nabi kata, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat lain kata wa ma ta'akhkhar. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah ampun semua dosa dia yang terdahulu dan yang terkemudian. Jadi kalau kita orang berdosa, malam Lailatul Qadar lah berhak ke atas kita. Sebab kita nak perhabis semua dosa kita bila kita nak keluar di bulan Ramadan. Maka bagi mereka yang sekarang baru nak mula pulunlah. Pulun dengan perasaan insaf. Insaf. Aku nak hidup malam Lailatul Qadar ni untuk apa? Aku nak untuk apa? Aku nak ampun untuk apa? Supaya aku boleh buat dosa lagi ke? Kalau Allah ampun semua dosa aku, kan macam mana? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pencerahan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi begitu berguna kepada kita untuk kita amalkan dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Baiklah, sekali lagi pihak urus setia di Jabatan Penerangan di bahagian Pembangunan Sumber Manusia, bahagian latihan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Don Biajin selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Alhamdulillah,